Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itulah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada sesi hari ini kita ingin menjelaskan, mensyarahkan hadis nombor 109 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-109 berbunyi, An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idza ishtadda al-har fa'abridu bis-salah fa inna shiddatal har min faihi jahannam. Yang artinya, daripada Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika panas sangat terik, maka tangguhkanlah salat sehingga suhu agak dingin, kerana panas yang terik itu berasal daripada hembusan neraka jahannam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi kita lihat hadis yang pendek ini merupakan pesanan daripada Nabi SAW kalau sekiranya keadaan panas itu adalah terlampau panas. Yang dimaksudkan kat sini adalah ketika mana waktu zuhur itu adalah terlampau panas, maka Nabi SAW memerintahkan agar ditundakan, dilambatkan sedikit pelaksanaan solat zuhur sehinggalah ke satu waktu yang mana cuaca tidak begitu panas. Itu merupakan pesanan daripada Nabi SAW. Apakah pengajaran-pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada hadis yang pendek ini? Pertama sekali kata para ulama, hadis ini menunjukkan menundakan solat zuhur ketika panas sangat terik adalah mustahab. Pada asalnya kita solat zuhur pada awal waktu. As-salatu ala waqtiha. Kita digalakkan, dianjurkan untuk mendirikan solat 5 waktu pada awal waktu. Pada asalnya kita melakukan solat fardu zuhur sebaiknya adalah pada awal waktu. Tapi kalau sekiranya cuaca teramat panas, dan ini kebiasaannya tak berlaku kat Singapura ni. Kalau sebuah negara cuacanya teramat panas, especially terutama sekali pada waktu zuhur, maka Nabi SAW mengizinkan, membenarkan bagi para sahabat untuk melambatkan sedikit pelaksanaan solat zuhur. Itu satu kelonggaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Suka kita ingatkan sebentar tadi, kebiasaannya di Singapura ini tidak berlaku keadaan cuaca yang teramat panas yang dimaksudkan ataupun yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Ini berlaku barangkali di sebagian negara, tapi kebiasaannya tak berlaku dekat negeri kita ini di Singapura. Yang kedua,
Apakah hikmah kenapa Nabi SAW kalau cuaca teramat panas, Nabi SAW perintahkan agar ditundakan sikit, dilambatkan sedikit pelaksanaan solat fardu zuhur? Kata para alim ulama, hikmahnya adalah agar solat dapat dikerjakan, didirikan dengan hati yang hadir. Seseorang Muslim kalau dia mendirikan solat dalam keadaan cuaca teramat panas, dia akan menjejas kekhusyukan solat hamba tersebut. Dan Nabi SAW tidak ingin para sahabat mendirikan solat dalam keadaan hati mereka ni gelisah kerana teramat panas. Nabi SAW inginkan para sahabat bila mendirikan solat, mereka mendirikan solat dengan hati yang hadir. Bukan dengan hati yang risau, bukan dengan hati yang rasa gelisah. Itu merupakan di antara hikmah kenapa Nabi SAW perintahkan kalau cuaca teramat panas agar ditundakan sedikit pelaksanaan solat fardu zuhur secara berjemaah. Jadi kita lihat dekat sini betapa pentingnya hati yang hadir ketika mana kita melakukan ibadah. Betapa pentingnya menghadirkan hati ketika mana kita mendirikan solat. Dua orang individu mendirikan solat yang sama, jumlah rakaat yang sama, di belakang imam yang sama, tetapi belum tentu pahala mereka adalah sama. Seorang Muslim dia mendirikan solat dengan penuh rasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang hadir, pahalanya lebih. Seorang Muslim yang lain dia mendirikan solat yang sama, tetapi bukan dengan hati yang hadir. Dikhawatiri pahalanya berkurangan. Jadi hikmah kenapa diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menundakan pelaksanaan solat zuhur dalam keadaan cuaca yang teramat panas adalah agar solat tersebut dapat didirikan dengan hati yang hadir. Yang ketiga, kata para ulama, hukum berlaku seiring dengan ilahnya. Hukum berlaku seiring dengan sebabnya. Dalam erti kata yang lain, sebagaimana kita jelaskan sebentar tadi, pada asalnya solat zuhur ni kita laksanakan pada awal waktu. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tetapi kalau sekiranya berlaku di sebuah negara keadaan yang teramat panas, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, maka pada ketika itu baru diberikan keringanan. Baru pada ketika itu diberikan kelonggaran untuk menundakan, melambatkan pelaksanaan solat zuhur. Itu bermaksud illah ataupun sebab kenapa diberikan keizinan menundakan pelaksanaan solat zuhur adalah dikaitkan, salah satunya dikaitkan dengan cuaca yang teramat panas. Jadi negara-negara yang mana cuacanya adalah moderate, dia panas tapi taklah terlampau panas, maka hukum ini tidak diamalkan. Hukum ini hanya diamalkan di tempat-tempat sebahagian negara pada sebahagian waktu apabila waktu panas adalah terlampau panas. Kalau sekiranya keadaan ini tidak berlaku, maka tidak berlakulah hukum ini. Hukum berlaku seiring dengan ilahnya, dengan sebabnya. Kalau sebabnya wujud, kalau ilahnya wujud, alasannya wujud, maka wujudlah hukum tersebut. Kalau ilahnya tidak wujud, kalau alasannya tidak wujud, maka tidak wujudlah hukum tersebut. Jadi hukum berkaitan dengan isu ini dikaitkan. Penundaan solat fardu zuhur dikaitkan dengan cuaca yang teramat panas. Jadi kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW meraihkan keadaan.
dalam pelaksanaan hukum, Nabi SAW meraihkan keadaan. Sebab tu kata para ulama, hukum ni ataupun fatwa ni boleh berubah apabila meraihkan keadaan. Tempat-tempat yang tidak mengalami cuaca yang teramat panas tidak memerlukan kepada hukum ini. Sebagian negara yang barangkali pada sebagian waktu cuacanya teramat panas, maka hukumnya pula berlainan. Diberikan kelonggaran untuk menundakan pelaksanaan solat fardu zuhur. Jadi hukum ni, fatwa ni, dia boleh berubah, meraihkan keadaan. Sama juga kita dalam keadaan wabak COVID-19 ni, ada sebagian hukum, ada sebagian fatwa yang dalam keadaan biasa, dalam keadaan sebelum penularan wabak, dia ada hukum yang tertentu. Tetapi dalam keadaan wabak ni, kita lihat ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama yang memberikan kelonggaran melakukan sebagian perkara disebabkan keadaan yang berubah. Dulu sebelum penularan wabak COVID-19, kebiasaannya di Singapura ini, masjid-masjid di Singapura hanya melakukan solat Jumaat satu sesi sahaja. Itu sebelum penularan wabak. Dalam keadaan wabak menular sekarang ini, solat Jumaat dilakukan lebih daripada satu sesi. Ada sesi pertama, ada sesi kedua. Untuk memberikan ruang dan peluang kepada ramai lagi jemaah untuk menghadirkan diri mendirikan solat Jumaat. Mereka-mereka yang tak dapat tempat mendirikan solat Jumaat pada sesi pertama, boleh mendirikan solat Jumaat pada sesi yang kedua. Justru itu kata para ulama, fatwa yang dikeluarkan dalam keadaan biasa tak sama dengan fatwa yang dikeluarkan dalam keadaan yang berbeza. Dalam keadaan penularan wabak, fatwanya kadang-kala berbeza. Meraihkan keadaan, meraihkan kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang keempat, meraihkan kesempurnaan solat adalah lebih baik daripada meraihkan pelaksanaan solat pada awal waktu. Dalam hadis ini, boleh sahaja Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk mendirikan solat zuhur dalam keadaan cuaca yang teramat panas. Tapi takut-takut itu akan menjejas kesempurnaan solat tersebut. Dia akan buatkan hati para sahabat rasa gelisah kerana terlampau panas sampai hati mereka tak dapat dihadirkan dalam pelaksanaan ibadah solat itu. Nabi SAW berikan kelonggaran untuk menundakan, melambatkan sedikit pelaksanaan solat fardu zuhur. Itulah kata sebagian ulama, ini menunjukkan meraihkan kesempurnaan solat adalah lebih baik daripada meraihkan pelaksanaan solat pada awal waktu. Yang kelima yang juga merupakan yang terakhir, hadis ini menunjukkan yang syariat Islam ini adalah mudah diamalkan. Pengeluaran hukum dalam Islam meraihkan keadaan. Kalau ada keadaan yang susah, kalau ada keadaan yang sukar, maka hukum diringankan. Ada satu kaedah fiqh yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Keadaan yang sukar, keadaan yang susah, dia membawa kepada keringanan daripada sudut hukum. Dalam keadaan biasa, kita mendirikan solat fardu zuhur pada awal waktu. Tetapi kalau sekiranya di sebuah negara pada sebahagian waktu berlaku cuaca yang teramat panas, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, maka pada ketika itu diberikan keringanan kelonggaran untuk menundakan sedikit pelaksanaan ibadah solat fardu zuhur. Ini menunjukkan yang syariat Islam ni adalah mudah diamalkan. Meraihkan keadaan yang berbeza, meraihkan keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah beberapa pengajaran penting yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.